Dengar. Okey. Ada pun orang. Okay, so kita akan belajar geoteknik. So kita akan tengok in terms of soil properties, in terms of soil characteristic, dia punya apa kekuatan, dia punya bearing capacity. So banyak benda yang kita akan belajar dalam geotechnical engineering ni akan berkait dengan soil dengan rock. Okay, soil ni dia berasal daripada rock. So daripada batuan yang besar tu berlaku proses weathering and then dia jadi makin lama makin kecil. So makin lama dia akan membentuk proses yang berulang kali, weathering yang berulang kali itu akan menyebabkan terbentuknya soil. Okay, so ingat geotech adalah berkait dengan soil ataupun pula dah. Dan juga seandainya kalau tengok surrounding awak, macam kalau nak buat construction, kita akan tengok in terms of dia punya soil foundation. Okay, kita nak construct something, contoh nak construct bangunan, dekat atas kita punya soil foundation. Soil ni kat bawah ni kita panggil dia foundation. So yang ni adalah load. Okay, so kita ada bangunan. So okay, yang ni adalah load ataupun structure. Daripada atas tu dia akan kita consider sebagai load. Sebab load ni kita akan pastikan well distribute ke dalam kita punya soil foundation. So dalam geoteknik adalah sangat penting untuk kita pastikan bahawasanya kekuatan tanah ni sesuai ataupun cukup. Dia punya bearing capacity cukup untuk tampung structure kat atas ni, load kat atas ni. Jadi sebab itulah kita kena tahu soil properties tu macam mana, dia punya kekuatan macam mana. Sebab kita nak design sama ada shallow foundation, sama ada deep foundation. Banyak yang kita nak design yang berkaitan dengan dia akan reflect daripada kita punya soil properties. Dan juga kalau lalu ke tepi jalan tu kan kita tengok lereng-lereng yang mana diletak contoh seperti soil nailing. Okay, itu juga adalah part of geotechnical engineering. So senang kata geotechnical engineering dia sangat luas, sangat meluas. Okay, so kalau siapa yang boleh faham benda ni, senanglah dia nak kerja nanti. Okay, so topik yang pertama adalah lebih kepada formation and phase. So daripada mana hasilnya tanah tu. So saya bagi tahu tadi ia adalah berasal daripada rock. So daripada batuan yang besar berlaku proses luluh hawa disebabkan chemical and physical. Betul lah, chemical and physical weathering, dan dia menyebabkan batuan tadi, contoh kalau kata dekat tu satu permukaan bukit kat atas ni. So ada batu besar kat atas ni. So berlaku weathering and then dia semakin lama dia pecah luluh hawa kan, dia akan menyebabkan batu yang besar tadi pecah. So pecah dia akan turun ke bawah. Okay, so first kali 3 group of rock. So saya kata tadi dia berasal daripada batu. So tiga group dia adalah igneous, sedimentary and metamorphic. So saya nak ingatkan bahawasanya geotech kali ni test dengan final ada soalan objektif. So mungkin dia akan tanya name 3 groups of rock. So kita tahu igneous, sedimentary and metamorphic. So dekat atas ni ada 3 jenis. Igneous, sedimentary, metamorphic. So bila berlakunya physical and chemical weathering, dia akan berubah saiz. Okay. Jika berlaku physical weathering, yang berubah adalah saiz sahaja. Composition dia tidak berubah. Sebab olah-olah macam ada batu ketuk. So yang berubah adalah dia punya size of batu tu. Okay. Kalau chemical, kita tahu chemical adalah kimia. So kimia ni akan dia akan berlaku reaction. So reaction biasa dia akan alter the composition of rock. Sebab itulah daripada batu yang besar, bila kita check dia punya properties, and then berlakunya proses weathering, and then dia dibawa ke sungai, so lalu alur semua, and then ia telah menyebabkan berlakunya create satu clay, tanah yang kita panggil sebagai clay, tanah liat. So tanah liat tu kalau kita check dia punya soil properties dah berbeza sebab berlakunya chemical weathering. Okay, so ingat ada dua, physical and chemical weathering. Physical berubah bentuk,
tanpa merubah dia punya composition. Chemical berubah bentuk juga sebab dia adalah weathering. Main point kita adalah weathering. So, kita highlightkan bahawasanya weathering ni akan menyebabkan berlakunya the reduction of size. So size berkurang, tapi apabila berlaku chemical, dia punya composition itu dah terubah. Dia alter the composition of rock. So contoh physical weathering adalah erosion, freezing, unloading. Maknanya contoh loading, unloading. Bila kita kena load and then unload, load, unload. So bila proses tu lama-lama akan menyebabkan berlakunya pecahan. Sama juga freezing. Dia sejuk, keadaan panas, keadaan sejuk, keadaan panas. Dia menyebabkan batuan tu akan create satu rekahan kat dalam dia. So makin lama dia akan menyebabkan air akan masuk dekat rekahan tu, dia akan menolak dia punya batu tu dan lama-lama dia akan pecah. Okay, sama juga untuk chemical contohnya hydration, carbonation, oxidation. So bila berlakunya shen kat belakang ni, kita tahu itu adalah chemical. Bila chemical, dia akan alter the composition of rock. Okay, so ini adalah weathering process. Okay, kalau daripada sini kita nampak bahawasanya permulaan soil begin to form. Macam mana permulaan dia? Okay, permulaan dia adalah batu. Okay, awak punya batu, bedrock kat bawah ni. And then bila hujan panas, so dia berlaku satu situasi yang mana dia punya rock ni dia dah start integrated, so berlaku rekahan kat dalam tu, and then air boleh masuk. So air masuk setiap ni, dia makin lama masuk dia akan makin banyak rekahan berlaku, so dia akan sentiasa tolak. Air masuk sini dia tolak lagi, and then dia akan bersambung-sambung lah, and then lama-lama dia akan jadi pecah macam ni. Okay, so fasa kedua di mana simple organism mula create. So dah ada organic matter kat atas ni. Bila organic matter dah ada, maknanya potensi untuk hidupan tu, pokok ataupun tumbuh-tumbuhan tu tinggi. So organic matter dah ada. And then yang kat bawah ni juga dah terbentuk satu lapisan yang kita namakan sebagai sea horizon. Okay, kita kena ingat bahawasanya untuk terjadinya well developed soil mesti ada A horizon, B horizon dengan C horizon. 3 horizon. Horizon ni seolah-olah macam layer lah. Kalau tengok layer ni, dia punya soil particle atas lebih halus, bawah tengah ni dia kurang sikit, dia makin besar, and di bawah ni dia makin besar sebab atas ni lebih terdedah kepada weathering process tadilah, kepada hujan, kepada panas. Okay, and then dia berlaku lagi. Seterusnya dia mula naik pokok-pokok, so dia dah ada mineral particle. So daripada sini tanah dah hampir terbentuk. So sampai satu masa A horizon terbentuk, B horizon, C horizon. Dah ada 3 horizon ni, maknanya tanah tadi sudah mula terbentuk dengan well developed lah. Okay, itu dia salah satu weathering process. Okay, so apa yang menyebabkan disintegrated soil ni? Daripada batu yang besar tadi, dia menyebabkan berlakunya perpisahan di antara batu tu. So daripada saiz yang besar dia bertukar jadi saiz yang kecil, yang mana the product dia last kali dia akan jadi soil particle. So kita kena tahu bahawasanya dalam, kalau saya terkeluar nanti message dalam group internet tak apa-apa. Okay, so kita kena tahu, for example ni adalah tanah, okay, dalam satu bekas. So setiap soil akan ada soil particle. Okay. Daripada batu yang besar tadi berlakunya weathering, weathering tadi, dan dia menjadi satu tanah. Yang dalam tanah tu ada soil particle yang kecil-kecil lah. Okay, so benda ni disebabkan oleh perubahan temperature, rainfall, wind, ice. So ini adalah dia punya contoh-contoh fenomena yang terjadi. Okay. Faham Ingat, daripada batu yang besar berlaku weathering menyebabkan batu jadi kecil. So bila batu dah kecil, makin lama makin kecil, weathering sentiasa berlaku, and last kali dia akan menghasilkan soil particle, yang mana soil particle tu terkandung dalam tanah lah. Okay, so sekarang kita dah faham tanah terbentuk daripada batu. Okay, so sekarang kita nak tahu sebab batu biasa dekat bukit, macam mana boleh ada kat tepi rumah kita? Macam mana ada kat tepi sungai? Okay, so macam yang kita tahu, macam saya cerita tadi, contoh dekat kaki bukit, kat sini ada sungai,
Kat sini ada batu yang besar. Contohnya ni nak senang kita faham. Berlaku weathering process kat sini. So bila berlaku weathering process kat sini, batu yang besar dah jadi batu yang kecil, dia boleh turun ke bawah. Batu yang kecil-kecil tadi dia boleh bila dia dah pecah-pecah, dah pecah semua ni, dia akan turun ke bawah. Apa yang menyebabkan dia turun ke bawah? Sebab kita ada agent yang boleh transport tanah kita tadi, batu tadi, daripada atas ke bawah. So agent-agent ni dia bagi nama sebagai gravity. Gravity deposit. Maknanya dia daripada tanah batu yang atas, dia dah berlaku weathering and then dia pecah, dia turun. Turun sampai ke bawah, sampai satu tempat dia akan berhenti. So contoh dia berhenti kat kaki bukit. Soil particle yang halus tadi berhenti kat kaki bukit. Okay, so dia ada agent. Agent ni lah yang membantu menggerakkan kita punya batu tadi daripada tinggi tu, daripada tempat yang tinggi turun ke bawah. So agent ni yang pertama adalah gravity, sebab daripada tinggi turun ke bawah. Dalam masa yang sama mungkin juga adalah disebabkan alluvial deposit due to the moving water. Mungkin daripada sini dia masuk pula dalam ni, masuk dalam sungai kita, and then dia bergerak pula disebabkan air itu bawa. So agent yang seterusnya adalah alluvial deposit. And then glacial deposit ni bagi keadaan kawasan yang sejuk lah. And then wind deposit. Ini boleh juga selain daripada gravity, mungkin juga disebabkan angin. So daripada sini mungkin je ke tepi disebabkan angin. Soil particle tu halus, jadi angin boleh bawa. Okay, itu adalah agent. So apa kita namakan bagi batu yang baki kat sini? And then batu yang kat sini, batu yang kat sini, batu ni kat sini. Batu ataupun soil lah. Batu kat atas ini adalah soil. Okay, bila batu tadi dah pecah, dia akan tergolek turun bawah, nak senang faham. Yang tertinggal kat sini kita panggil residual soil, maknanya tanah baki. Okay, yang kat bawah ni kita dah bawa agent kita, gravity tadi dah bawa daripada tempat yang tinggi turun ke bawah. So ini kita panggil dia transported, maknanya dia adalah yang telah ditransport daripada tuntang-tuntang, daripada atas turun ke bawah. Sama juga yang dalam dah masuk. Okay, sama juga yang dah dibawa oleh air, itu juga adalah transported soil. Okay, saya kena faham atas adalah residual, yang bawah ni adalah transport. Sama juga kalau yang bawa ke dalam air pun sama. And then apa yang membawa dia kena, apa yang bawa daripada atas turun ke bawah, kita kena ingat dia ada agent. So agent dia adalah gravity, alluvial, glaciers dengan angin. Okay. Okay, ini adalah contoh-contoh tanah. So kalau dekat disebabkan glacier tadi, dia akan jadi glacier soil. So ini dekat tempat sejuk. Marine soil maknanya clay. So kita jumpa dekat kawasan laut. Okay, kalau nak ambil biasanya guna kapal korek tu. So kita akan pergi kat tengah laut lah. Okay. Aeolian soil. So ini disebabkan angin. So dekat kawasan apa? Padang pasir semua tu ada aeolian soil. Okay, yang ni alluvial soil. Ini depends kepada dua jenis. Kalau dia adalah satu saliran yang mana air tu adalah jenis air yang macam ni, salur air yang macam ni. So bukan straight, dia lebih kepada macam ni. Ini adalah keadaan yang mana dia mengandungi sand, silt dengan clay. Bagi keadaan kalau awak tengok awak punya contoh, kalau aliran sungai tu tiba-tiba jadi bercantum semua tu, itu braided stream deposit ni dia tak ada soil particle, clay particle. So clay biasanya ada bagi kawasan yang alu macam ni. Okay. So ingat daripada batu tadi juga, ni hasil daripada weathering tadi lah. So terjadilah tanah-tanah soil ni. Okay. So ada yang jadi non-clay minerals, ada yang clay mineral. So kalau non-clay mineral ni seperti mana, kalau awak tengok senarai ni, awak tengok yang awak kenal macam ada diamond, gypsum, topaz. So daripada sini kita, macam mana kita nak tahu bahawasanya itu adalah diamond. So dia kata characterized by physical properties.
So dia tengok dia punya colour semua tu lah. Okay. And then ini adalah scale. Scale yang mana kalau awak tengok senarai gambar yang saya letak kat sini, scale ini menunjukkan dia punya kekuatan. Kita tinggal je. Sekejap. Okay, so kekuatan dia, macam mana kita nak tahu dia adalah hardest mineral? So kita tengok dengan kita buat scratching di antara, contoh kita nak check di antara diamond dengan calcite. So ambil diamond, ambil calcite, kita buat scratching. Seandainya yang tercalar tu itu adalah lebih kurang kuat lah. So maknanya diamond ni, kalau tengok senarai macam ni pun kalau ingat, maknanya diamond ni lagi kuat daripada calcite. Okay, itu sikit je lah dia punya pasal non-clay. So satu lagi clay mineral. Clay mineral ni salah satu hasil daripada weathering process juga. Kalau clay ni biasa hasil daripada rock jenis basalt, shale, so granite. Okay, kalau degree dia akan explain detail. So dalam part kita ni just sekadar tunjuk sheet connection di antara combination. Contoh kalau tengok dia punya basal, hole semua tu dia adalah combination sheet tu, sheet A, sheet B. So dia akan, komposit tu akan membentuk tanah. So daripada clay mineral tadi, dia akan, kalau contoh ni, kalau dia campur sheet A, B semua ni, dia akan menyebabkan, akan terhasil kaolinite. So macam mana nak check, dia boleh guna apa? SEM ke? Dia ada test yang boleh keluarkan dia punya bentuk ni. Okay, so tak ada apalah yang tu. Tak masuk lagi bab mencabar ni. Okay. So tadi kita dah tahu soil daripada mana. Sekarang kita nak tahu soil, engineering properties of soil. So satu keadaan yang mana kita kena ingat bahawasanya dalam tanah, contoh kita ambil tanah 2 kg, akan ada air, water dengan solid. Itu memang wajib ada. Cuma keadaan yang menentukan sama ada air tu ada ataupun water tu ada. Keadaan macam mana? Soil condition seperti dry soil. Kalau kata dia adalah dry, maknanya tak ada air lah. Kalau dia adalah saturated, tak ada air. Okay, so kalau senang nak ingat, untuk engineering properties of soil ni, kita akan belajar 3 layer dengan 2 layer ni. 3 phase diagram dengan 2 phase diagram lah. Okay. So sini ada air, sini ada water, sini ada solid. Keadaan yang ni ada air, ada water, ada solid, maknanya ada air, ada gas, air ni gas lah, dan ada solid. So keadaan ini ia adalah partially saturated. Partially saturated maknanya air ada, water ada. Air ada, water ada. Air ada, water ada. Okay, so untuk pengiraan keadaan macam ni, biasanya kita akan keluarkan 3 phase diagram. So daripada sini dia ada VA, WA, WW, WS, W total. So dia akan keluarkan satu-satu. Okay, bagi keadaan yang mana dia adalah saturated, kita tahu saturated ni saturated tepung. Maknanya ada air saja. So dia akan jadi two phase diagram, water and solid. Bagi keadaan dry soil, dia akan jadi dua juga. Tapi kat bawah ni solid. Solid tu memang adalah soil particle tu. Dan atas tu dia akan ada, kita panggil sebagai air. Sebab dia dry. Dry tak ada air. So macam mana kita nak identify dia adalah saturated soil, adalah partially saturated ataupun dry soil. Okay, kalau contoh kita buat moisture content test, kita nak tahu keadaan kandungan air dalam tanah tu. Okey, bagi tanah yang mula-mula kita akan ambil satu can sebab di dalam lab geo majority test akan buat moisture content. Moisture content ni senang je, ambil satu bekas kecil, timbang. Lepas tu letak tanah, soil dalam bekas tu, timbang lagi sekali. Okey, so lepas tu masuk oven for 24 hours. Lepas tu buat keluarkan
lepas 24 jam keluarkan and then timbang lagi sekali. Okay, settle. Cuma kalau kata hari ni awak punya lab, esok kena datang. Kalau awak punya lab contohnya hari Rabu, hari Khamis selepas 24 jam kena ambil, hantar wakil untuk ambil moisture content. Okay. So dalam keadaan macam tu, yang mana satu kita nak tahu wet, saturated soil ataupun wet. Saturated soil, saturated. Dry ataupun wet. Saturated ni wet lah, basah. Okay, kalau yang saturated soil ni, ini adalah dalam keadaan tanah kan ada air yang asal, itu adalah saturated soil. Selepas masuk oven, selepas 24 hours, kita assume, kita anggapkan bahawasanya kita dah buang air daripada tanah tadi. So kita consider itu adalah dry soil. Maknanya sebelum masuk oven adalah saturated soil, selepas masuk oven 24 jam itu adalah dry soil. Ya, Okay, so ini adalah phase diagram bagi keadaan partially saturated, partially. Dalam buku tu ada dia buat immediate saturation, samalah. Maksud dia separuh lah. Ada air, ada udara. Ada udara, ada gas. So kat sini, air, air, water and solid. So, 3 phase diagram. So macam mana kita nak faham phase diagram ni? Okay, assume dalam 2 kg, contoh ni ada 2 kg tanah, soil sample. So 2 kg tanah ada dia punya weight total. Weight total dia adalah 2 kg lah sebab berat keseluruhan. Volume dia biasa adalah ikut dia punya size lah. So kat sini kita assume tanah 2 kg tadi ada volume. So biasa volume diberi. Kalau tak diberi memang kena cari. So adalah kaedah nak cari dia. So ada V total untuk keseluruhan. Bila keseluruhan dia adalah dia ada weight total, ia ada V total. Okay, ini adalah soil sample. Kita faham. Akan tetapi disebabkan keadaan partially saturated, fully saturated, dry. Okay, keadaan ini menyebabkan berlakunya portion pula kat dalam tu. So kat sini sebab kita tahu 3 phase diagram, ini adalah VA, cik sangat tak nampak. Volume of air. Sini VW, volume of water. Sini adalah volume of solid. Tambah VA dengan VW ni, VA tambah VW akan mengeluarkan V void. Kita tahu bahawasanya, kena ingat, bila dekat 3 phase diagram AWS tadi, ini adalah solid, ke atas ni air dengan water adalah void. Apa itu void? Fahamkan balik konsep soil particle tadi. Kita ada soil particle dalam tanah. Entah-entah korang tidur lah ni, saya tak nampak korang. Okay, kita ada soil particle dalam tanah. So dekat sini, ini adalah soil particle, maknanya ini adalah solid lah. Okay. Dalam ni, tengah-tengah ni ada air dengan water. Ni kat tengah-tengah ni. Di antara soil particle. Soil particle dengan soil particle dia tak bercantum terus. So dia akan ada ruang. So air dengan water ni nama dia yang sebenar adalah void. Void maknanya ada rompong lah kat dalam tu. Okay. So ada VV. Kat bawah ni VS, so VT. So kita tahu kat sini V total sama dengan VA tambah VW tambah VS. Okay. VA tambah VW ni adalah VV. VT juga sama dengan VV tambah VS. Okay. Sama juga untuk W weight. Tadi volume, kat sini juga dia ada WA, WW, weight of water, weight of air, weight of solid. Kita buat assumption lagi. WA adalah sama dengan kosong. Sebab tu dia tak tulis. So ingat WA sama dengan kosong. So kalau nak cari W total daripada sini ke sini. So ataupun WW, W total sama dengan W
W tambah WS sebab WA dah kosong. So itu adalah W total. Okay. Jangan pening, ni nak guna banyak ni, banyak formula ni. Yang bagusnya, geotek ni kita bagi apa bagi ni? Formula. Tapi formula tu tak berapa nak detail. So akan ada yang kecil-kecil basic macam ni kena ingat. Yang complicated kita bagi. Okay. Okay, untuk keadaan kalau yang keadaan fully saturated, sini akan jadi W of water saja. Sini akan jadi W of solid. Sini akan jadi V water, sini akan jadi V solid. So V total dia adalah V water tambah V solid. Yang ni pun sama. Okay, so kita kena faham yang 3 phase diagram. So kita boleh buatlah yang 2 phase dengan yang dry and dengan yang wet. Okay. So bermulalah orang punya formula. Formula ni diberi tapi yang belakang-belakang je, yang complicated je. Macam yang ni diberilah. Yang atas ni tak beri. Tidur dah kan semua? Ada lagi. Tahan bertahan, jangan tidur. Nak habis satu bab ni. Ada. Macam mana ni? Sekejap ni, macam mana nak tulis? Ratio. Yes. Okay. Kita guna 3 phase diagram. Ada A, ada air, ada water, ada solid. So sekarang recall balik kat tepi ni adalah mass ataupun weight. Sama je. Kalau guna mass semua. MA, MW, MS. Kalau guna weight dia jadi WA, WW, WS. So kat sini W total. So sini ada volume of air, volume of water, volume of solid. So kita tahu VA tambah VW adalah VV. Dan kita tahu juga VV tambah VS ataupun VA tambah VW tambah VS adalah V total. V total ataupun dalam buku awak dia buat V saja. Samalah. Okay, so sekarang daripada sini kita boleh cari. Dia suruh cari void ratio. Okay, void ratio dia punya formula adalah E. So E sama dengan sebab void adalah ni. So VV bahagi dengan VS. Nanti kalau ada nilai awak terus masukkan. Sebab biasa mungkin dia akan bagi WS, weight of solid. So kira kalau dapat W ataupun dia bagi weight total. Daripada weight total ada pula moisture content. So boleh kira lah yang dalam ni. Jadi kita tahu lah kosong. Okay, ini pun sama. V total dia bagi. So kita boleh kira kat dalam ni.
Okay, dan dia cakap okay cari VV per VS. Okay, so ambil je lah VV bahagi dengan VS. Okay, boleh. Sekejap kita deng. VV VS. VS. Mana dia punya? Satu, dua, tiga. Okay, contoh kan nak bagi tahu satu-satu. Ni nak fikir contoh. Tak ada contoh dah. Okay, kita tengok contoh 1.1. Yang mana? Okay, kita sambil-sambil tengok contoh teruslah takut awak tak faham formula tu. Jadi kita cerita. Okay, dalam contoh ni dia kata weight of a chunk of moist soil. Ada lagi kan yang baru nak masuk? Ting. V total, W total. Okay, kalau daripada sini dalam modul ada ni. Okay. 20.7 ni adalah weight total. So tadi saya kata kita kena cari satu-satu kan. So kita tengok contoh ni terus. Moist soil sample. The weight, mana dia tak bagi tahu dry ke apa ke, so maknanya itu adalah yang total yang original. So weight of total kat sini sama dengan 20.7. Okay. The volume of soil chunk measured before drying is 0.011 meter kuasa 3. So ini adalah volume. So volume tanah tu before drying. Maknanya kalau dia kata after drying, makna dia adalah lebih solid lah. Sebab kita dah keringkan dia. So sekarang dia kata before drying. So before drying tak bagi apa-apa. So itu adalah V total 0.011 meter kuasa 3. Okay, satu lagi tengok betul-betul untuk topik yang ni dia kacau kita dekat unit. So, tahulah mg ke g ke kg ke kilonewton ke. Dry. Okay, after dry dia kata weight tu jadi 17.15. So, kalau ada air tadi yang awal 20.7. Okay, ni contoh sebelum masuk oven 20.7 kg maknanya ada air. Okay, ada air. Masuk oven lepas 24 jam timbang lagi sekali 17.15. 17.15 ni adalah weight of solid. Dah tak ada air, kita dah buang air. 17.15 kilogram. So sekarang nak tahu berapa air yang kita keringkan tadi, kita buat je lah W total sama dengan W total sama dengan WW tambah WS. So WS sama dengan tolak je lah. 20.7 tolak 17.15. So 3.55. So boleh faham tak apa yang kita cerita sebenarnya? Air, water and solid. Macam tu lah. Dia bagi W total and weight of solid, kita tahu kandungan air. Ingat kita masuk oven untuk buang air. So buang air tu ini adalah nilai air yang kita dapat 3.55 kg. Lepas tu dia bagi satu lagi specific gravity GS sama dengan 2.65. So bila dia bagi nilai macam ni maknanya semua kena guna. Kalau ada GS, adalah tu formula dia nak kita
ambil ataupun dia nak kita keluarkan daripada formula specific gravity tu. Ada parameter yang dia nak kita keluarkan. Okay, so sekarang dia kata required yang pertama adalah water content. So kita nak tahu formula untuk water content, saya dah buat nombor 6 tu. Okay, water content adalah omega. So sekejap lagi saya pergi satu-satu, so kita nak bagi pemahaman dulu. So omega sama dengan weight of water bahagi weight of solid darab dengan 100%. So bukankah kita dah cari tadi kat sini? Okay, so sekarang weight of water 3.55 bahagi dengan weight of solid 17.15. So kg dengan kg mati darab dengan 100%. So dapatlah nilai dia. Dapatlah moisture content dia. Unit dia mestilah persen. Okay, yang pertama. Yang kedua, unit weight of moist soil. Unit weight, kita ada ketumpatan, kita ada density. So unit weight ni, unit dia ada unit weight. So nombor 7. C. Dia lebih kurang dengan ketumpatan kan, lebih kurang dengan rho sama dengan M per V. Rho sama dengan M per V. Tapi apa yang membezakan? Yang ni kilogram, yang satu lagi W per V. Maknanya weight, so dia adalah kilonewton. Ya, beza dia. So unit weight rho gamma ni. Okey, ni gamma sama dengan weight of volume. So tak ada bagi tahu apa-apa kan? So ini adalah weight total, ini adalah V total. So sama dengan berapa tadi? 20.7 dengan 0.011. 20.7 bagi 0.011. So dapatlah nilai dia. Kilonewton per dengan sebab 0.1 tadi M. So meter kuasa 3. Okay. Macam itulah kaedahnya kita nak faham macam mana nak guna three-phase diagram tadi. Daripada nilai yang dia bagi, kita terjemahkan dalam bentuk diagram. Daripada diagram tu, apa-apa yang kita boleh cari, kita cari dulu. Maknanya macam tadi, saya cari weight of water sebab saya ada weight of total dengan weight of solid. So daripada situ kita dapat WW. Seandainya awak dapat VV, awak boleh cari nilai yang ada VV, awak ada nilai VV, awak ada nilai VT, awak boleh cari nilai VS. Macam itulah. Okay, so yang seterusnya dia kata dia bagi. Okay, biasanya kalau diberi GS ni, kita kena tengok formula untuk specific gravity. Okay, so sini GS sama dengan NS bahagi dengan VS rho W. So yang ni density of water 1000. Okay, yang ni 1000. Unit kilogram per meter kuasa 3. So sekarang VS tak tahu. VV tak ada, VS tak ada, VW tak ada, VA tak ada. NS ataupun weight of solid tu ada. So boleh guna nilai ni. Aduh. 20.7 mass of water. Ni soalan mana? 20.7 tolak. Cuba dapat lagi 25 mass. Kejap. Sebab ini adalah kilogram. Saya nak bikin kilogram dengan kilonewton. So ini kilogram. S, MS, PS. So, tapi kilonewton weight water. Akan jadi weight. Okay. So sekarang diberi weight ke mass? Diberi adalah weight kan? So tak boleh guna formula ni. Sebab ini adalah mass. So ambil yang bawah ni. GS sama dengan weight of solid bahagi dengan VS. Apa nama dia? Gamma W. So sekarang
Kalau density guna 1000, kalau unit weight guna 9.81 kilonewton per meter persegi. Okay, boleh ingat? Tengok dia ni. Kalau dia adalah W sebab kilonewton, yang ni pun kena kilonewton lah. Bila kilonewton, gunalah unit weight of water lah. Ni density of water. So 1000. Jangan tertukar. Sekejap lagi bening. Okay, so daripada sini terus je lah ambil. Kita tahu WS ada, GS ada, gamma W tahu. So sini kita boleh keluarkan VS. Pusing lah. VS sama dengan masuk semua nilai. Okay, so sekarang kita dah tahu nilai VS. Bila dah tahu nilai VS, boleh cari nilai VV. Buat nilai VV. Macam tu lah bila kita nak buat soalan yang ni. Yang kita nak faham lah. Okay, so itu contoh soalan dia lah. Dia punya detail boleh tengok dalam punya modul lah. Okay, so sekarang kita pergi satu-satu. So tadi void ratio. So kita ada soil partikel. Di antara soil partikel akan ada void. So kita nak tahu berapa nilai void ratio, kekosongan kat dalam tu, keliangan tu. So formulanya VE, VV bahagi dengan VS. Volume of void bahagi dengan VS. VV tadi bahagi dengan VS. Porosity. Dia punya porosity maknanya, porosity apa Melayu tu porosity. Kemudian porosity apa? Apa Melayu kata? Porosity. Porosity keliangan. Keliangan. Betul lah. Dia punya porosity ni macam keliangan ataupun tahu kan air mengalir. Okay, contoh okay. Contoh dalam keadaan satu soil, kita ada soil tadi, soil partikel lebih kurang je dengan void. So ada keliangan, liang yang mana boleh membenarkan air lalu. So air akan lalu melalui liang tu. Untuk contoh ada satu flow kat sini, so untuk pergi kat sini. Itu adalah porosity. Okay, so porosity pun boleh kira dengan menggunakan formula V void bahagi dengan V total. Okay, dia bahagi dengan keseluruhan. So yang ni basic-basic ni ingatlah yang sikit-sikit ni. Ataupun kalau kita ada void, sebab porosity dia berkait dengan void, berkait dengan kekosongan apa di antara soil partikel tadi. So boleh juga kalau kata dalam soalan kita tu bagi E, teruslah E bahagi 1 tambah E darab 100. Okay. Yang seterusnya adalah degree of saturation. Okay, degree of saturation ni dia actually kalau bagi keadaan dry, saturation tu setengah buku dia buat S, setengah buku dia buat SR. Jangan pula awak cari nilai R. Okay, dia akan buat SR. So jangan confuse. So dalam part ni dia lebih kepada kita kenal parameter and then kita tahu V tu apa, mu tu apa, VV tu apa. So kita tahu formula kita provide tapi tak boleh guna tak jadi juga. Okay. So seterusnya VT gamma, VV, VV. Okay. Bagi keadaan yang mana kita kena ingat, tapi salah satu yang kena ingat adalah ini. Dry soil kosong, saturated soil 1. So maknanya bila dalam formula tu bahagian, kalau dia kata saturated soil kita tahu nilai dia adalah 1. So tak payah cari. Tapi kalau dia kata itu adalah dry soil, kosonglah. So kalau kata dia kena cari, kita kena carilah SR sama dengan volume of water, VW bahagi dengan V. Yang basic-basic 1, 2, 3, 4, 5 ni kena ingat. Ni pun sama, kena ingat yang biasa ni. Okay, and then water content. Water content tadi, kandungan air, weight of water bahagi weight of solid. Okay, so darat dengan 100. Kalau weight, kalau mass, guna mass. Kalau atas ni, weight of water, bawah tu weight of solid. Kalau atas ni weight, guna weight. Kalau mass, guna mass. So jangan tukar. Mass kg, weight kilonewton. And then unit weight, ni semua orang tahu rho sama dengan MV. Tapi sebab dia adalah unit weight,
dia adik-beradik dengan ketumpatan tadi. Bila dah tukar jadi ni kilogram, yang ni jadi kilonewton. So bila dia adalah unit weight, dia akan jadi, kita tahu kilonewton adalah WN. So dia akan jadi W per V. Itu cara nak ingat dia. Okay, dry unit weight maknanya dalam tu dia tak ada air. So jangan lupa letak D kecil, itu adalah dry unit weight. So bila tak ada air, kita assume ada solid je. So weight of solid bagi dengan volume keseluruhan. Dia masih sama juga, W. Kalau tadi unit weight adalah weight bahagi dengan volume. Tapi bila dia kata dry unit weight, dry kan kita assume kita nampak lah seolah dia punya ada dia punya soil particle. So kita tulislah weight of solid bahagi dengan volume. Okay, unit mass ataupun ketumpatan tadi yang korang dah belajar selama ni, rho sama dengan M per V. Kalau dia kata dry, dia terus ada rho D. Jangan lupa dia. Lepas tu dia akan jadi, dia takkan ambil, kalau daripada kita punya three phase diagram tadi, dia takkan ambil mass total dah. Ni kan mass total. Dia kena ambil mass of solid, ambil nilai ni sebab dia dah dry. So formula jadi MS bahagi dengan V. Macam itulah. Dia senang je, cuma dia banyak. Okay. Air void is the ratio of the air volume to the total volume. Okay, air void ni kita boleh kira juga melalui air void, the volume of air bagi dengan V. Okay, dalam ni dia buat assumption bahawasanya V sama dengan 1 tambah I. 1 tambah I ni nanti akan kita gunakan bila ada GS semua tu. So banyak yang kita kena ingat. So ini pun kena ingat. Okay, ni sama je lah. Ni derive. Okay, untuk peringkat diploma tak ada derive. Untuk peringkat degree ada derive. Derive macam mana nak keluar ni? Derive lah korang. Formula tak bagi sebiji pun. Okay, so ini formula untuk air void. Ini formula air void sama ada yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Kalau kata nak guna saturation tapi diberi apa ni, soil gravity, apa sebut tadi? Apa tadi? Macam loss ni. Itulah gravity. Specific gravity. Apa? Diberi specific gravity, so kenalah guna. Yang ni saturation dia formula. Okay. Kalau kita tengok dia punya keadaan tu basic-basic je, so guna yang BB semua tu. Tapi bila wujudnya GS, maknanya akan wujudlah dia punya formula yang complicated sikit. Okay, ini GS, specific gravity. Walaupun specific gravity S kat depan, so biasa kita akan guna G besar, S kecil. Okay, specific gravity adalah test yang kita akan buat nanti dekat Amal Geotech. So sama juga, so apa yang awak kena ingat, formula ni kita bagi. Specific gravity bagi mass, yang ni bagi untuk weight. Okay, yang ni yang kena ingat, mass of water. Nanti akan guna. Yang ni biasa diberi, yang ni pun beri juga sebenarnya. Cuma kita kena tahu. Bila M guna, ikut unit lah. Kalau nak guna ni, yang ni lah 1000. Kalau weight, dia terus jadi kilonewton. Saya sentiasa highlight dia punya nilai ni dengan unit ni supaya awak tak confuse. Sebab kadang-kadang masalah dia bagi tu dalam unit kilonewton. Lepas tu, dia suruh cari mass. Maknanya kita kena convert dulu kilogram dengan kilonewton tu. Okay, bab satu adalah bermain dengan tukar unit. Okay, ni water content sama juga. Tadi kita tahu water content adalah omega tadi. Weight of water bahagi weight of solid, darat dengan 1. Tapi apabila wujudnya adik-beradik G, adik-beradik saturation, formula dah bertukar jadi macam ni. So, kena faham situasi masalah dia bagi tu, and then kita kena tackle dia dengan formula-formula yang kita tahu. Okay. Yang ni dah tu tadi. Okay. Sakit tekak. What ratio? Okay, kalau soalan ni dia kata void ratio. Kita tahu ini E. Ini adalah saturation, SR ataupun S. So dia suruh cari porosity. Porosity, formula ni mu ni sama dengan E. Kita boleh guna
kita pilih untuk guna yang ni sebab porosity yang kita tahu tadi VV bahagi dengan V kan darab 100. Saya betul ingat. VV bahagi dengan V. VV bahagi dengan V. Mana ada nilai V? Tak ada. So kita ada option yang seterusnya adalah dengan menggunakan E bahagi 1 tambah E darab 100 ni. So nilai E ada terus masuk. Okay, settle. Sama juga saturation. Tadi kita ada saturation okay, saturation formula VW bagi dengan V. VW dengan VV. So since tak ada benda tu, kita tak boleh nak guna. So dia bagi S dengan E je. So cari formula yang ada S ada Baru kan? INA oh. Ha? Slide mana? So, mungkin ni lagi baru. Jap. Yang ni. Yang ni formula je. Okay, yang ni macam ni. Kita baca soalan. Dia bagi sikit je. Dia bagi void ratio dengan saturation. So dalam bab ni kita nak pilih formula mana. Yang kita ingat yang awal-awal E sama dengan VV bahagi dengan V total. Kita tak boleh nak keluarkan nilai ni berdasarkan parameter yang diberi. Dia bagi E dengan S saja. So kita tahu wujud satu lagi formula yang mana hanya menggunakan E saja. So terus masuk dalam formula ni. Okay, kita ada boleh cari porosity. Ini air void. Tadi ada formula air void kan kat atas tadi. Okay, air void ni. So ada formula air void. Ni. Okay, sebab tu dia kata if given, seandainya diberi lagi nilai yang lain, kita boleh guna formula ni. So kita kena tengok soalan tu apa yang dengan apa yang ada, apa yang kita boleh cari dengan apa yang ada. Tak complicated kalau kita banyak buat latihan. Okay, sama juga yang ni. So terus keluarkan formula sebab kita dah tahu dalam ni ada E, ada S saturation. So kena ingat lagi satu adalah kita kena guna semua parameter yang diberi. Contoh ada S, ada E, ada mu, ada density, ada unit weight, ada density. Tapi awak buat calculation, awak guna ni je. Tengok ada dua lagi tak guna. Tak boleh ada salah tu. Sebabnya apa yang diberi mesti kita guna. So sekarang kita tahu ada E dengan S. Daripada sini kita boleh kira lah. Sama ada awak nak masukkan nilai E, nilai S, mana sini ada E, sini ada S. Terus masuk sini ataupun AB sama dengan nilai yang dapat kat sini tadi darab dengan 1 tolak SR. Cuma nak diingatkan bahawasanya ni kalau kata nilai porosity sini salah, bawa ke sini akan jadi salah. Okay, tu je lah. So kena hati-hatilah kat sini. Ini hanya formula je. Dia hanya tapi pening juga lah.
Ni saturated density, ingat dry density, bulk density ataupun density. Maknanya density yang kita ambil tanah dekat site, contoh kita pergi coring sampel, kita pergi ambil sampel and then masuk dalam satu bekas. Okay, masuk dalam satu bekas and then kita boleh kira dia punya density lah, rho sama dengan M per V. Okay, kita masuk dia banyak ni, contoh kita masuk 2 kg. So bekas ni kita tahu saiz dia, contoh 30 darab 30 darab 30. Jadi rho sama dengan 2 kg bahagi dengan 30 darab 30 darab 30. Dapat dia punya ketumpatan. Okey, itu yang bulk density. So sekarang apabila dia nak cari yang dry. Nak cari dry boleh dengan syarat kita tahu mass solid of mass tu. Okey, MS. So kalau kita ingat balik, kita ada 3, MA, M water dengan MS. Nah, kita kena tahu MS. Maknanya kita kena tahu mass yang kering tu. So daripada situ baru kita boleh buat density of soil, dry density of soil. Okay, yang ni saturated. Saturated ni bagi keadaan yang fully saturated. Maknanya kalau letak tanah, letak air, penuh air, sama level air dengan tanah tu. So cara kira dia macam ni pula. So bila saturated, dia akan jadikan SR. Bila fully saturated, dia akan jadi SR sama dengan 1. So dia gantilah dekat mana dia ganti ni? Mana SR dia? Oh ni SR ni. Dia keluarkan daripada sini. So SR dah jadi 1. Dia jadi E rho W. Macam itulah, lepas tu dia dirah dah tu, dia keluarkan lah tu. Okay. Tadi density rho. Sekarang ada lagi. Ini adalah effective density. Bila efektif, dia datang kepala dia tu. Itu adalah efektif. Maknanya dalam tu ada saturated density, ada density of water. Maknanya bila ada efektif, wajib tolak water. Density of water. Kena tolak density of water. Sebab itulah dia jadi macam ni. So dia tuntang dirah, dia keluar macam ni, tahu terus. So ini boleh guna terus. Okay, degree kena dirah ni. Okay, dia akan suruh dirah daripada sini keluar macam ni. Itu degree, diploma tak ada, kita basic je. Ni dia bagi tahu lah ni macam mana keluar ni. Okay, so effective density ingat kena tolak density of water. Okay, tadi tengok rho tadi adalah density. So sekarang kita pergi kepada unit weight. So unit weight of water, tengok ni saya dah highlight kan kat sini. Kalau gravity darat 9.81, tengok unit dia. Kalau unit weight of water, gamma W, 9.81 depend pada unit. Kalau density of water, tadi unit weight, rho W dengan gamma W, jangan tukar. So dia adalah 1000. Ni banyak kali saya ulang ni, yang pasal tukar 1000 dengan 9.81 ni. Okay, seterusnya adalah dry unit weight. So dry unit weight sama juga, tadi kita ada density, dry density kan. So ni kita ada dry unit weight. So kita tahulah yang ni mass, yang ni kg. So itukah jadi W lah. So kat sini, so tadi rho sama M per V. Sekarang gamma W per V. So sama juga, so dia akan keluarkan sebab dia dah dirah kat atas-atas tu. So boleh terus ambil lah yang ni. Okay, lepas tu bulk unit density sama juga, dia cuma jadi kilonewton. Okay. Lepas tu saturated unit weight sama juga dalam keadaan yang fully saturated. So SR sama dengan 1. So yang ni kena ingat gamma W, gamma W sama dengan rho W darab G. Yang ni kena ingat, yang ni biasa tak bagi tahu. Okay, sama juga sini ada efektif. Bila ada efektif, kita tahu saturated kena tolak dengan water. Dia kena buang dulu air, baru kita boleh buat calculation. So terus ambil yang ni. So kita faham, kita kena faham dia punya condition. Kena baca betul-betul setiap perkataan. Kalau dia kata dry, okay, kita dah boleh bayangkan, oh tak ada air ni. Kalau dia kata saturated, so maknanya kita tahu SR sama dengan 1. So ada part-part yang kita kena ingat, ada part-part yang tak ingat pun tak apa. Kita beli mana dia? Ni saya pergi ingat. Saturated. Okay. Okay, ni contoh paling senang. Contoh 1.3. Weight of water. Berapa dah? 94 baru. Effective unit weight.
Dah, okay. Contoh paling senang kat sini dia kata can sampler. Can sampler ni bekas lah, bekas macam piring kecil gitu. Okay, kita letak sampel untuk moisture content tu. Okay, can sampler dia timbang ni 19.52 gram. Maknanya ini adalah bekas kosong. So dapat ni 19.52. Dia kata dia timbang bekas tu saja. And then the mass of can with the moist soil sample found to be 48.27. Sekarang baca ayat dia kata moist soil sample. Maknanya sebelum masuk oven. Itu adalah bekas tambah dengan tanah basah. So ini ni. So tanah basah. Ayat saya tanah basah. So ada tanah, ada air. Okay, dapat yang ni 48.27. Okay, settle. After being dry for 24 hours, weight yang terbaru maknanya dia masuk oven selama 24 hours. Weight yang kita timbang selepas 24 jam tu kita tahu bahawasanya itu adalah yang sini. Sebab dah kering kan, solid punya. So ini adalah bekas tambah solid. Bekas tambah soil lah. So jadi 42.31. So kena faham walaupun dia tak cakap after being dried for 24 hours the new weight, dia tak cakap pun timbang sekali dengan can. Secara logiknya dia bersama dengan can lah, dengan bekas. Okay, kalau dia kata tak ada can, baru dia bagi tahu. Dia timbang sampel saja. So case ni dia bersama dengan can. Okay, so kita tahu water content sama dengan mass of sebab gram kan. So mass of water bahagi dengan mass of solid darat dengan 100. So macam mana nak tahu mass of water? So mass of water saya cerita tadi, tanah dengan bekas sebelum masuk oven, masukkan oven, keringkan maknanya buang air. So buang air tu yang kita nak tahu. So itu adalah mass of water. So kita tolak je lah. Bekas, ada tanah, ada soil, ada water. Okay, kena tolak dengan bekas ni kan, bekas ni ada soil saja. Okay, so sekarang kita nak cari water kan, so tolaklah yang ni. So kita dapat nilai ni lah. Berapa tu? Okay, kita okey lah. Okay, yang kedua mass of solid. So macam mana nak tahu mass of solid? Ini dalam ni ada mass of solid. Tapi dia ada bekas. Kita tak nak bekas. Sekarang bila masuk calculation kita tak nak dah bekas tu. So kita tolak je lah. Yang ni kita direct tolak sebab ada bekas dengan ada bekas. So bekas sama bekas kita kira habis lah. Okay. So yang ni dia ada mass of solid. Mass of solid dia adalah 42.31 ni. Kena tolak bekas sebab kita tak nak bekas. So dapatlah nilai ni darat dengan 100. Ini soalan famous sangat-sangat. Moisture content je pun. 1.3, 1.4. Okay, so tugas korang. Tugas korang. 1.4, 1.5. Video situation 1.6. Okay, tugas korang sekarang contoh 1.4 ni kena buatlah nanti kat rumah ke. Ni assignment. Okay, tunjukkan jalan pengiraan. Sudah ni adalah saya punya jawapan. So panjanglah ceritanya. Sekejap, sebagi tak? Oh tak ada. Soalan setengah lah. Assignment 9.4. Mana nak. Assignment, example 1.4 jadi kat assignment. Kita buka ni. Allah. Okay, yang ni pun sama je lah awak cari M1, M2, lepas tu cari. Nanti yang ni pun try buat lah. Yang ni tak payah hantar. Okay. Seterusnya example 1.6. Okay, yang ni dah guna GG semua. So ada contoh dia. So nanti awak tengok. Saya kalau yang contoh ni segi laju sikit lah, tak sempat lah.
Nanti aku tengok dia punya contoh, tak faham nanti tanya. So dia masih lagi faham dia punya ni. So kalau tahu ada GS, maknanya kita boleh keluarkan VS kat sini. So boleh pusing lah kat sini ni. Kalau perlu, kalau macam dia tak minta, tak payahlah dia minta unit weight je. Unit weight, gamma, rho G. Ni kita tukar unitnya ni. Gamma, rho, ketumpatan. Oh sebab dia bagi ketumpatan. Ya Allah. Sebab density. So kita tahu ni water content. Okay, ingat water content ni satu benda. Walaupun dia kata water content adalah 80%, bila masuk formula jangan masuk 18. Masuk 18 bagi 100. Maknanya akan jadi 0.8 lah. Ini bagi yang persen. Okay, jangan ambil 18, ambil 18 per 100. Okay, so yang ni masuk formula je, W. Okay, gamma W depend kepada dia punya unit. So mg, tadi dia bukan 1000, dia jadi 1. Okay, ni tengok dekat contoh kat atas tu dia ada. Kalau unit dia kg, dia akan jadi 1000. So depend sini lah, perlu masuk. Ni gamma rho darab dengan gravity. Okay, dapat sini. Ni tukar unit. Okay. Specific gravity diberi saturated. Ni ada dekat formula ni. Saturated unit weight. Okay, sama je masuk formula je. Saturated ada point. Yang ni sebab formula untuk saturated unit weight ada E. Okay, ada E. So kena GS diberi. So rho W tahu, G tahu. So E kena cari. So ini formula untuk E. Ni GS 1 tambah omega. Omega ada. Rho W ada. Rho pun ada. Yang ni nilai ni ada. So daripada nilai E ni masuk formula ni. So kita dapatlah gamma saturated. Okay, mainkan formula je. Okay, lepas tu penentuan specific gravity. Specific gravity ni nanti kita akan buat juga dekat lab. Okay, specific gravity kena buat untuk ada sampel, maknanya mass of jar ataupun pignometer. Ni yang putih kat dalam, dia bentuk macam bab lampu tu. Itu adalah pignometer lah. Okay, pignometer ni kita akan masukkan dalam vacuum. So vacuum yang pertama kita akan buat beberapa sampel yang contoh kita buat satu clay, satu laterite, and satu lagi tu adalah air saja. Air tu untuk control. So control tu akan jadi mass of jar tambah water. Okay, jar ataupun pignometer sama ni dia bagi tahu dah. Okay, so dia sama lebih kurang macam moisture content juga. Cuma untuk proses ni dia senang tapi dia kena tunggu setengah jam, sejam. So dia lebih kepada menunggu. So yang first kali kita kira specific gravity ni dia berbeza tau untuk clay, untuk laterite lain, untuk peat lain. So kalau peat dia adalah sangat complicated sebab peat tanah ni kita akan dry dulu. Bila dry kita akan ketuk dia tanah and then kita akan sieve mengikut saiz yang dia nak. Okay, size tu depend on BS standard yang dah ada. BS ataupun ASTM. So itu standard yang kita refer lah. So daripada situ kita akan kita sieve and then kita akan masukkan dalam pignometer ni. Kita akan masuk, mula-mula kita timbang bekas saja and then lepas tu kita timbang bekas jar dengan sampel, dengan soil and then kita masukkan air kali pertama. Okay, setiap kali kita masukkan air tu kita akan vacuum setengah jam. Lepas tu buat keluar. Lepas tu timbang balik, lepas tu vacuum, lepas tu timbang balik, mula-mula masukkan air paras leher. Lepas tu vacuum. Kita nak vacuum ni kita nak buang bubble, jadi kita nak tahu nilai specific gravity tu yang sebenar, berat dia yang sebenar. And then yang last kali baru kita masuk penuh. Okay, sama juga untuk yang air tadi lah. Okay, so daripada situ kita dapatlah mass of jar tambah dry soil mula-mula tadi. Lepas tu bila kita add on water yang tu, kita dapat yang water ni. Okay, so masuk je lah dalam formula. Okay, kalau untuk peat, dia special sebab sampel kita akan keringkan. Kalau clay, dia kering, dia akan jadi keras hancur macam tu kan. Tapi
dan bila campur air dia akan jatuh kat bawah, itu clay. Tapi untuk peat dia akan floating sebab peat ni bila kita kering dia adalah fiber. So fiber ni dia floating, dia terapung. Density untuk air lebih tinggi daripada density untuk fiber. Jadi fiber tu dia akan floating. Bila floating kita tak akan dapat the real value untuk apa? Untuk peat. So dia ada kaedah dia, ada researcher dia macam mix dulu dengan air panas. So dia bagi macam kita buat teh. So kita dah bancuh dia, nanti dia akan turun ke bawah. Okay, itu salah satu kaedah lah. Okay. And then ini pun soalan sama juga, dia tanya mass of jar used in the specific gravity. So kita kena identify satu-satu. So dia kata mass of jar used in SG test found to be ni. Okay, berkas ni saja adalah M1. When empty and 155 gram after fill up with water. So yang ni tambah dengan air, ini adalah M4. Okay, kita ingat balik yang ni. Ni M1, M2, M3, M4. So identify satu-satu mass of air dry sample. Mass of air dry sample. Air dry sample 512. Okay. Air dry sample. Okay, baca betul-betul. Air dry sample place in jar. So maknanya ni kena tolak dengan bekas dulu. So ini adalah M2. So M2 ni kena tolak dulu dengan M1. Baru dapat nilai dia. Okay, yang ni. So pygnometer is then filled with the water when the total mass is then up to 1878. 1878 adalah M3 sebab dia water saja, air saja kan. Letak air where the total mass. Okay, air di dalam soil. So ini adalah M3. So daripada sini refer balik formula tadi ni. Lah. Senang. Senang. Okey lagi ke? Pening lah, sekejap nak habis dah. Boleh kena boleh juga sebab kita minggu lepas tak ada kelas. Okey, untuk bab yang lupa nak bagi tahu, untuk bab soil investigation SI tu kita akan bagi top, kita akan panggil orang JKR untuk bagi top bab tu. So ambil peluang tu untuk dapatkan dia punya knowledge tu, dia punya experience daripada engineer tu lah. So nanti kita arrange lah. Okay, so yang seterusnya adalah sekejap ni sikit ni. Saya pun dah penat dari bercakap. Oh weh. Okay, ini bab yang penting. Ini adalah soil compaction. Okay, kalau yang penting-penting dalam bab ni semua penting sebab dia sikit ya, tapi complicated sikit. Okay. Untuk soil compaction, kita tahu, saya dah cerita tadi, tanah ada soil particle. Saya suka lagi benda ni, ada soil particle. Soil particle ni, dia ada void. Kan, dalamnya ada void. Bila ada void, dia ada potensi untuk, bila kita apply load daripada atas, it tends to reduce the, akan berlaku settlement, enapan. Okay, so daripada tadi kat sini, so dia dah bila apply load, dia akan jadi macam ni. So soil particle tadi dia dah mula rapat-rapat. Kenapa? Sebab kita apply load, kita compactkan dia, kita mampatkan dia. So tadi dia soil particle dia duduk bersepah-sepah, dia duduk gap di antara soil particle besar. Maknanya gap tu adalah ada air, ada water, maknanya ada void. So void kat tengah tu jauh. So bila kita apply load, seolah-olah dalam satu bekas kita apply load, dia akan jadi termampat. So jarak di antara soil particle tu become less lah, dia akan jadi makin dekat. So bila makin dekat, dia akan create satu diri dia yang baru. Tadi dia lemah. Keadaan sekarang ni, bila kita apply load ke atas, berlaku enapan. Tapi bila kita dah dienakkan, kita telah dah compact, bila awak apply load dalam keadaan sekarang, dia susah nak berlaku settlement tu sebab soil particle dah rapat. So dia dah tak boleh nak pergi mana-mana dah. Dia dah masing-masing dah terhimpit. So dia dah gain strength kat situ. So kalau compare di antara yang ni dengan yang ni lagi kuat lah ni strength dia.
higher strength. Yang ni lemah. Contohnya pasir. Kalau pasir sifat dia lain. Kalau kita pijak dia ada potensi untuk naik ke atas. Dia tak akan jadi compact terus. So depends kepada soil properties. Setiap soil, tadi kita dah kenal dengan soil kan? Ada macam-macam jenis soil. Yang kita akan guna dekat lab adalah laterite, clay, peat. Itu yang biasa kita gunalah. Sand satu lagi. Okay. Di antara 4 buah adik ini, clay, laterite lebih kurang pakai. Peat out, jauh sikit sebab dia adalah fiber content, fiber. Soil, kalau yang ni kita adalah soil particle. Yang ni adalah fiber, peat tadi. Yang last sekali adalah sand. Sand ni lagi lah sifat dia macam, bila kita compact dia lebih kepada lari. Dia tak akan jadi tercompact macam clay. So biasa clay dengan laterite, okay, nice untuk soil compaction. Okay, so dia kata in constructions of highway, embankment, dam atau apa-apa structure lah. So loose soil mestilah dikompakkan. So ini kita panggil dia sebagai loose soil. Ini bukan nama, itu adalah condition. Condition tanah yang loose. Lepas tu bila kita dah compact dia akan jadi padat. Okay, dia kata must be compacted to improve their strength. So kita nak improvekan strength, salah satu kaedahnya kita buat soil compaction. Nanti dekat lab akan buat soil compaction. Soil compaction ni dia tenaga sikit lah, lebih sikit sebab kita akan angkat dia punya load tu atau kita panggil dia rammer. Kita angkat, kita lepas, hentak. So biasa orang lelaki lah kena buat, tapi kalau group section 2 dia ramai perempuan. So tak ada masalah, saya dulu buat seorang okey je. Okay, so bila compacted to improve their strength by increasing their unit weight. So unit weight yang sekarang ni rendah. So bila kita improve dia jadi unit weight bertambah. Unit weight ingat tadi density adalah rho sama dengan M per V. Unit weight adalah weight per V. So kilonewton itulah. Itu beza dia. Okay, so sekarang apa itu compaction? Compaction adalah densification of soil by removing air void using mechanical equipment. Kita menggunakan rammer tadi, rammer yang kita tarik dia macam satu benda yang panjang, macam buluh macam tu. Bentuk dia macam pipe panjang tu kan, tapi dia besi lah. And then kita boleh angkat dia punya load, ni dia punya tu, and dia pun tahu nama dia. And then kita angkat, tarik sampai maksimum, kita lepas, dia akan terhentak. So angkat lepas. Okay, so kena ingat soil compaction dia remove air void. Air void yang kat dalam ni. Kan tadi saya cerita ada void, ada air, ada water semua kat dalam ni. So dia adalah remove air void dalam ni. Okay, tu adalah compaction. Dia ada satu lagi kawan baik dia adalah consolidation. So yang tu kita belajar dalam bab consolidation. Okay, the degree of compaction is measured in terms of dry unit weight. So dalam ni kita akan tengok in terms of dry unit weight dan juga moisture content. Okay, apa objektif dia? The main compaction, macam saya cerita tadi, kita nak improve strength. Itu adalah umum, maknanya itu adalah kita punya aim. Aim kita adalah untuk improve strength of original soil. Contohnya soil kita tu adalah dalam keadaan loose soil. So bila loose kita nak compactkan dia supaya strength dia bertambah. Jadi objektif kita kat sini adalah kita nak reducing the void ratio. So tadi, lagi. Kita nak reducing the void ratio. Bila void ratio, yang ni yang sebelum. So air senang lalu. Kan, sini ada salur keluar, air senang lalu di antara void. Bila berlakunya compaction, kita dah compact dia, so dia dah jadi makin pendek sikit. So dia punya soil parameter pun dah jadi rapat-rapat. Okay, adalah kat sini. Jadi bila kita masukkan air daripada atas, air dia tak boleh lalu. Dia bukan tak boleh lalu, dia boleh lalu. Kalau sini kita boleh dapat 1 liter, yang ni kita mungkin dapat 100 ml je. Sebab air tu susah nak lalu di antara celah-celahan. Okay, apa yang kita panggil? Itu kita panggil dia sebagai permeability of soil. So bila kita reducekan void ratio, permeability pun berkurang. Sebabnya permeability ni, K ni tinggi jika dia melalui soil particle yang luas yang tadi, yang sebelum kita compact. So once kita dah compact, di antara soil particle tu dia dah tak boleh, dia dah makin rapat kan. Jadi dia tak bagi air lalu. Bila air tak boleh lalu, K dia dah berkurang. So dalam masa yang sama, objektif dia sebenarnya
reducekan void ratio dan reducekan juga permeability of soil. Okay, sebab air adalah musuh utama soil. Dia bila ada air je, dia akan menyebabkan berlakunya enapan yang sangat tinggi. Macam yang Highland Tower tu hanya disebabkan berapa saluran air yang kecil je. Okay, belah terbalik. Itu salah satu kejahatan air lah yang dalam construction. So kalau kita dapat tackle air tu, kita boleh control dia supaya sebab dia boleh melemahkan struktur tanah. Bila air yang banyak dalam soil, dalam tanah, lama-lama dia akan melepaskan ikatan di antara soil partikel. Yang tadi kita compactkan dia lama-lama makin jauh. Bila makin jauh, dia akan melemahkan. Bila kita pijak pun dia akan rasa macam satu settlement lah berlaku. Okey, yang seterusnya adalah shear strength and bearing capacity of soil. Shear strength adalah, okey, kita ada Umar tak ada lah ni. Umar ada geng. Okay, kita ada satu lereng. Okay. Bila kat lereng ni, bila keadaan lereng macam ni, load ni ada daripada atas. Load daripada diri dia sendirilah. Tanah tu sendiri. Tanah kita tahu kan, kita letak atas kan dia akan berlaku enapan. Even kita tak letak apa-apa load ke atas tu, kita biar dalam waktu yang lama dia masih lagi berlaku enapan. Sebab soil partikel dah mula rapat-rapat sendiri tapi tak sekuat kita compact. Okay, dalam keadaan yang ni, dia nak develop shear strength. Bila load ni ke bawah, dia akan sentiasa ada. Maknanya tanah ni ada potensi untuk turun ke bawah tapi akan ada satu strength yang melawan. Ini adalah shear strength. Shear torque ni dia tak akan bagi berlakunya soil failure, makna tak ada berlaku sliding, tak ada berlaku tanah runtuh. Sebabnya dia dah develop shear strength kat situ. Satu. Yang satu lagi dia juga develop bearing capacity. Contoh dekat soil, dekat site, bearing capacity adalah keupayaan tanah tu, keupayaan soil foundation. Kita ada keupayaan dia untuk support kita punya structure. Okay. Bila kita dah dalam keadaan tak ada void, air susah nak lalu, so dalam masa yang sama soil dah increase dia punya strength dan ayat yang kita guna untuk geotech adalah bearing capacity of soil to increase. Okay. Dua, ingat void ratio, permeability, shear strength dengan bearing capacity. Satu lagi adalah reducing the potential of volume change. Okay, sekarang kita dah apply load daripada sini, kita hentak-hentak, kita jadikan dia dalam bentuk macam ni. Okay, dalam bentuk macam ni, bila kita hentakkan lagi dia punya, kita apply load lagi dengan bilangan yang sama, contoh 25, kita pun hentak setiap kawasan tu 25 juga. Okay, contoh kawasan daripada atas kan, so awak akan buat dalam bentuk bulatan tau hentakan tu. Nanti kita cerita kat lab ni. So hentak dia, so semua dah kena. So bila apply lagi sekali dekat soil yang telah compacted, the volume of change sudah awak takkan dapat sebanyak ni dah, delta D ni. Awak takkan dapat sebanyak tu dah. Mungkin dia ada berlaku sedikit perubahan, tapi dia sikit je. Jarak antara ni sikit je ni, yang delta yang terbaru ni. Perubahan yang terbaru sikit je. Dia masih berlaku, sebab tu dia kata bukan, dia bukan kata tidak berlaku volume change, dia kata reducing. Masih lagi berlaku perubahan in terms of volume. Tadi kan dah macam ni, bila berkurang volume makin berkurang, bila berkurang volume makin berkurang. So bila kita dah compacted, bila apply load, dia berkurang tapi kadar berkurang tu rendah. Okay, and then reducing the potential of volume change tu, okay settle. Okay, so kita dah tahu objektif dia, harap faham lah Hanya lebar saya explain ni. Okay, lahir dah. Okay, and then the effectiveness of compaction process depending on several factors. Bila kita buat compaction, kita tak boleh kata yang kita compact tu semua sama. Group FAT compact banyak ni, group rumah macam ni. So dia takkan sama sebab bergantung dia adalah kepada dia effectiveness tu bergantung kepada banyak faktor. Contoh faktor dia adalah jenis tanah. Kalau FAT guna soil, sand, Umar guna clay, dia dah jadi lain. Okay, dia depends kepada jenis tanah. Yang kedua water content. Okay, FAT guna water content yang rendah, Umar guna water content yang tinggi. Contoh Umar punya 4% tambahan air, FAT guna 20%. Jadi dia punya effectiveness tu untuk capai dia punya maximum dry density pun lama. Kalau yang FAT punya lah, Umar punya mungkin sekejap sebab air dia, kandungan air tu banyak sikit. So water content juga mempengaruhi the process of the compaction itself. Okay,
And then satu lagi machinery ni. Kita akan guna roller ataupun hammer tu, dia ada dua jenis. Satu yang standard, satu yang modified. Yang standard 2.5, yang modified 3 poin lebih ke 4 poin lebih kilogram. Dia berbeza. Itu 2.7 saya tak ingat. Okay, so kita compare Fuad guna yang kg rendah, Omar guna yang kg tinggi. So dia akan ada perbezaan disebabkan machinery yang kita guna. And then satu lagi, bila kita buat compaction, kita akan buat by layer. Kita akan buat 3 layer. Layer pertama 25 lah, contoh 25 layer, layer kedua 25, and then layer ketiga 25. So kita buat 25. Okay, Fuad buat 25, Omar buat 27. Okay, Omar tak ikut standard. Jadi Omar punya akan jadi lebih kuat sebab dia compact lebih banyak. Okay, tapi untuk kita punya research, untuk kita punya kelas ni, kita ikut apa yang standard. Okay, sebab bila kita buat research, kita tak boleh kata nak buat 40. Nanti panel akan tanya kenapa 40? Kalau buat compaction memang dia ada dah nilai dia. Kita ikut BS ataupun ASTM. Okay, itu di antara beberapa contoh lah. Okay, so ini adalah compaction effect. Okay, ini dalam keadaan yang saya gambarkan tadi, dalam keadaan loose soil. Okay, ada air, water, solid. Okay, kita ambil tanah left right. Lepas tu letak dalam satu bekas. Okay, dalam masa ni kita ada air, ada water, ada solid. Kita kena ingat balik, apa itu compaction. Compaction adalah removing air void. Okay, ya Allah. Okay, removing air void. Bila kita apply load, kita compact daripada atas ni, compact, solid masih retain pada nilai yang sama, water pun sama, yang berubah adalah air. Sebab apa? Compaction adalah air void. Remove air void. So yang ketuk-ketuk tu adalah mengurangkan air sahaja. Boleh faham? Boleh lah letih nanti mengejar waktu. Okey, seterusnya apa yang akan jadi? Apa yang akan jadi adalah pada masa ni, ini adalah volume yang asal, ini adalah volume yang seterusnya. So sekarang berlaku perubahan volume. Okay, solid not change sebab kita bukan hentak solid. Memang kita hentak tanah tu, soil tu, tapi yang berkurang hanyalah void. Jadi void air. Jadi solid tu tak berubah. Okay, jangan kata perubahan void sebab kita tahu void adalah air and water. Untuk case compaction yang berubah adalah air. Kalau awak jawab void change, salah lah void change sebab dia hanyalah yang change adalah solid. Okay, volume void change reduce air. Okay lah, dia akan kurangkan air. Banyaknya. Okay, so yang ni sebab dia memerlukan pengiraan yang agak teliti. So saya berhenti dekat satu ni lagi lah. Nanti kita akan buat calculation sama-sama. Penatlah 2 jam. Sikit tak cukup. Okay, so compaction increase. Bila kita meningkatkan dia punya compaction tu, kita dapat apa? Satu, soil increase. Dia punya strength increase. Yang bearing capacity tadi, yang keupayaan untuk support structure tu pun increase. Dalam masa yang sama, okay, kita dah compact tadi, dia dapat mengurangkan settlement. So kita apply load kat sini, biasa sikit je perubahan. So dia mengurangkan settlement. Dia boleh control undesirable volume change. So tadi volume, bila settlement kurang, dia maknanya volume yang berubah tu, perubahan volume tu kita boleh control. Reduction in hydraulic conductivity, reduce mobility tu keupayaan air nak mengalir tadi. So dia boleh reducekan permeability. So K dia akan increase. K akan decrease. Okay. So 93. Sedap aku cakap apa tau. Okay, so kita berhenti kat sini dulu. So ada banyak lagi bab satu. Okay, next week nanti kita akan buat contoh-contoh yang biasa keluar final dengan exam lah. Okay, so minta maaf. Jutek memang ni kita memang harus mengajar dia. Dia sebab kita terlalu banyak topik. Nanti kau komen lah dekat Spark tu banyak sangat syllabus. Macam mana tutup ni? Okay, so siapa yang tak ambil attendance lagi?
Saya, madam. Saya terlewat sikit. Okay, so yang dah ambil attendance tu balik study balik yang saya cerita panjang lebar tadi. Study balik, refresh balik sebab benda yang ni paling senang tau bab 1. Lama makin susah. So cubalah untuk fahamkan. So mana yang saya rushing lalu laju tu baca sendiri, kalau rasa macam tak faham boleh tanya. Dalam grup pun tanya, lagi bagus dalam grup kita boleh kongsi. Alright, so tak ada apa-apa, terima kasih kerana masuk kelas. Scan. Alright Puan, terima kasih. Lagi mana nak? Thank you Puan. Terima kasih Madam. Thank you, Puan. Thank you, madam. Terima kasih Puan. Jumpa lagi. Ni terbunyi ke? Asyik.